Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Yayasan Raja Zarif Sofia Negeri Johor menyumbang peralatan perubatan dan peralatan perlindungan diri PPE kepada beberapa buah hospital di Negeri Johor. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Datuk Azmi Rohani, sumbangan tersebut merangkumi 40 buah katil hospital, 87 tong oksigen, 50 flow meter, 18,000 pelitup muka jenis N95 dan respirator separuh muka. Datuk Azmi yang juga ahli lembaga pemegang amanah yayasan berkenaan turut berkata kesemua peralatan itu diserahkan secara simbolik kepada Pengarah Kesihatan Negeri Johor, Datuk Dr. Aman Rabu di bangunan Datuk Jaafar Muhammad, Kota Iskandar Puteri pada Ahad lepas. Lebih 20% daripada angka harian kes baru COVID-19 di Sarawak ketika ini melibatkan golongan belum layak diberikan suntikan vaksin. Sehubungan itu, Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Sapian Muhammad berkata, mereka meliputi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 18 tahun. Pihak media sebelum ini melaporkan bahawa Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugaemba sebagai berkata, Sarawak kini dalam fasa akhir persiapan untuk memberikan vaksin COVID-19 kepada golongan remaja. Akhir sekali, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Perak memperolehi kutipan sejumlah RM12,114 menerusi pembayaran cukai jalan dan lesen memandu pada pra-pelancaran kaunter pandu lalu yang dibuka di Ibu Pejabat JPJ di Ipoh Perak pada Isnin lepas. Pengarahnya Muhammad Yusof Abustan berkata jumlah tersebut adalah hasil kutipan 56 kereta yang menggunakan perkhidmatan kaunter pandu lalu itu yang dibuka dari pukul 9 pagi hingga 12.15 tengah hari. Menurutnya lagi, sebagai permulaan jumlah kutipan itu amat memberangsangkan sebelum kaunter pandu lalu berkenaan dilancarkan sepenuhnya pada Khamis ini dan bakal beroperasi sehingga 30 September depan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 5 Ogos dalam tahun 2013, Pusat Percetakan Al-Quran Mushaf Malaysia telah dilancarkan di Percetakan Nasional Malaysia Berhad PNMB Kuala Lumpur. Satu majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara PNMB dan Yayasan Restu turut diadakan sempena pelancaran pusat ini. MOU ini ditandatangani bagi usaha sama mewujudkan bahagian percetakan Al-Quran khas di premis PNMB. Pusat percetakan ini akan melaksanakan penjualan kitab suci itu pada harga berpatutan dan wakaf serta pemberian percuma kepada pengunjung ke premis ini yang turut dilengkapi ruang pameran. Pusat percetakan mushaf ini menjadi lambang manifestasi kegigihan kerajaan dalam usaha meninggikan syiar Islam tanpa mengenal erti jemu dan penat lelah, selain menempatkan Malaysia sebagai pencetak dan pengeluar Al-Quran kedua terbesar di rantau ini. Sejuta naskah Al-Quran dijangka dapat dikeluarkan dengan adanya pusat percetakan bersepadu ini. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك
ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kesejahteraan. يعود السلام Daripada mula segala kesejahteraan, يا رب dan kepada mula kembalinya kesejahteraan. أدخلنا الجنة Maka hidupkanlah kami, السلام wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan, أنت السلام dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, negeri kesejahteraan. وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini anda bertemankan saya Nur Hayati Paradi menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Rabu yang positif, insya-Allah, untuk sama-sama kita layari kehidupan kita dengan penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, tadi telah pun bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi. Jadi terima kasih pada Haji Sufian Amrin dan juga Hazwan Shah untuk perkongsian mereka bersama dengan tetamu-tamu. Masya Allah, pengisian yang sangat mantap untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Terima kasih juga kepada penerbitnya Puan Hajah Mazlina Ismail. Baiklah, untuk rakan pendengar, teruskan bersama Yati untuk jam ini, hari Khamis, hari Rabu. Jadual kita tak lain tak bukan, kita bakal bersama menerusi Rahmatan lil Alamin. Kita nak belajar rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kali ini Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari bakal ketengahkan rasional di sebalik makan dan minum, cara makan dan cara minum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan juga pastinya kami siarkan secara langsung di FB dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, insya-Allah. Baiklah, untuk pembuka tirai hari ini menerusi aspirasi, kita nak mulakan dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenang-enang baginda juga membawa kita rapat kepadanya, insya-Allah. Bersama dengan Afad Huzaimi Nasihat dan juga Farid Zain dengan Muhammad, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Utamakan saya Nur Hayati Paradi. Allahumma salli ala Muhammad. Bergema sudah suara yang memanggil-manggil,
cahaya yang menerang. Nabi Muhammad cinta, Nabi Muhammad wujudlah syafaat. Muhammad cinta aku, ya Rasul, sallu alaihi. Apakah makanan sunnah dan apakah perbezaannya dengan pemakanan sunnah? Sejauh manakah keberkesanan produk-produk tersebut perlu dibuktikan melalui kajian dan penyelidikan? Apakah cabaran dalam isu pemakanan halal dan hak-hak pengguna Islam untuk mendapatkan makanan halal serta berkhasiat? Semuanya dibahaskan dalam buku Makanan Antara Sunnah dan Sains, terbitan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 03 6204 6388. Dapatkan sekarang. Abang, apa kata kita besarkan kedai jahit kita ini? Tebahan baju pun makin bertambah. Bukan tak mahu, tapi modal kita belum cukup lagi. Abang jangan risau. Al-Rahnu Exchange kan ada. Bayaran balik sangat fleksibel dan tidak membebankan. Wow, jom kita ke Al-Rahnu Exchange. Boleh juga layari www.arahnuexchange.com.my. Bijaknya isteri abang. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Abang, apa kata kita besarkan kedai jahit kita ini? Tebahan baju pun makin bertambah. Bukan tak mahu, tapi modal kita belum cukup lagi. Abang jangan risau. Al-Rahnu Exchange kan ada. Bayaran balik sangat fleksibel dan tidak membebankan. Wow, jom kita ke Al-Rahnu Exchange. Boleh juga layari www.arahnuexchange.com.my. Bijaknya isteri abang. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kembali kita bersiaran waktu ini meneruskan pertemuan kita untuk edisi Rabu dalam Aspirasi 10.1 bertemankan saya Norti Paradi dan juga kita bersama dengan tetamu kita untuk rancangan Rahmatan Lil Alamin. Tak lain tak bukan, dah pun bersedia di hujung talian kita ada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Yati? Baik-baik, Alhamdulillah. Dia sabar minggu kan Ustaz. Dia berjumpa dengan Ustaz, dia nampak belakang. Background tu rindunya dengan Mekah. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Allah memudahkan untuk kita ke sana nantinya insya-Allah. Apapun Ustaz, hari ini amin. Ustaz nak sambung tentang rasional cara makan dan minum baginda Nabi SAW dalam cara lifestyle
lifestyle baginda Nabi. Cumanya hari ini kita mulakanlah Ustaz tradisional tersebut, mukadimahnya. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yati dan sedang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul, seorang contoh, seorang panduan, seorang ikutan, seorang kekasih agung, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama sebagai basyirun, sebagai pemberi berita gembira bagi kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nadhirun, pemberi ingat pada kita supaya kita tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena syukur. Sebab itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu, dalam tafsir nikmat Tuhan kamu itu adalah kerasulan Nabi Muhammad SAW dan juga Islam. Jadi dua nikmat ini fahaddits, kita kena selalu war-warkan, kita kena selalu sebut-sebut kan. Walaupun ada setengah pendapat ulama tafsir, dia berpendapat bahawa nikmat juga yang lain, maksudnya nikmat kesihatan, nikmat juga yang lain juga boleh kita termasuk juga wa amma bi ni'mati rabbika tu. Tapi kalau ikut asal tafsir adalah wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat itu adalah kerasulan Nabi Muhammad SAW dan juga Islam. Jadi kita kena war-warkan, kita kena kongsi, kita kena share, kita kena viralkan dan tularkan insya-Allah. Mudah-mudahan semua mendapat manfaat sebagai Nabi SAW, sebagai ikutan ataupun panduan. Kadang-kadang kita sebut Al-Quran sebagai panduan kita. Tetapi sejauh mana kita memahami Al-Quran? Sejauh mana kita memahami Al-Quran kan? Sama juga kalau kita bicara tentang Nabi SAW sebagai panduan, ikutan kita kan, contoh, uswatun hasanah. Tapi adakah kita benar-benar mengetahui dan maksudnya kita benar-benar tahu tentang sunnah dan rasional di sebalik sunnah Nabi SAW? Di hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu, dah saban tahun dah kita bertemu untuk kita membicarakan tentang rasional di sebalik sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk hari ini kita dah selesai dah. Masih lagi dalam topik yang besar ataupun tajuk yang besar adalah lifestyle ataupun kehidupan, cara kehidupan Nabi SAW. Tapi kita dah pecahkan yang lepas ialah cara Rasulullah tidur, bangkit daripada tidur, kemudian senaman Nabi SAW, dan masuk dalam bab makanan dan cara Rasulullah makan. Hari ini kita masuk dalam bab minuman dan cara Rasulullah minum. Kadang-kadang kita ambil makanan sunnah ataupun kita ambil apa nama? Ialah minuman yang diminum oleh Nabi SAW, okay? Tapi cara pengambilan kita salah. Cara pengambilan kita salah. Makan kurma contohnya. Kita kata kurma sunnah, tapi cara pemakanan tu tak ikut sunnah. Cara pemakanan yang tak ikut sunnah. Okey, kita sering sebut bahawa makanan sunnah, kurma makanan sunnah, kurma makanan sunnah. Tetapi yang besarnya adalah pemakanan sunnah itu, cara Rasulullah makan kurma. Ada satu kisah, Sayyidina Ali dan Nabi SAW bertamu ke rumah seorang sahabat. Dan para sahabat ni kalau Nabi menjadi tetamunya, pasti yang dihidangkan bukanlah kurma-kurma yang masak. Dia akan panjat kurma yang fresh. Kemudian dia ambil satu dahan ataupun satu tangkai kurma dan dihidangkan pada Nabi SAW. Jadi ada yang kurma belum masak, kurma mentah. Ada yang kurma dah masak, dipanggil rutab. Ada yang kurma dah kering, dipanggil tamar. Tamar. Okey. Jadi bila Nabi SAW kata, kenapa bawakan satu tandan? Tak perlu. Cukup kamu pilihkan untuk aku yang masak saja. Cukup kamu pilihkan aku. Tapi para sahabat yang menerima Nabi sebagai tetamu, dia kata, ya Rasulullah, sengaja aku ambil satu tandan supaya engkau boleh pilih. Sama ada engkau nak yang muda ataupun yang nak masak ataupun yang dah kering. Jadi sebab itu ini cara memuliakan tetamu lah, cara memuliakan tetamu. Okey. Jadi Sayyidina Ali ketika tu dia makan kurma banyak.
bila makan kurma banyak, Nabi SAW bersabda pada Sayyidina Ali, wahai Ali, berhenti, stop Ali. Sebab Ali diberitakan bahawa dia baru saja baik demam. Okey. Lalu Nabi SAW ketika itu menghidangkan satu mangkuk, dia hidangkan juga satu tandan kurma dan satu mangkuk bubur gandum daripada Bali yang dicampur di dalamnya silk, sin lam qaf, silk, iaitu kalau kata guru saya Dr. Wan Nashiruddin, bayam Brazil. Bayam Brazil. Ada riwayat kata sawi. Ya, ada pendapat kata sawi, bukan riwayat, ada pendapat kata sawi. Tapi sin lam qaf ini bayam Brazil lebih tepat, bayam Brazil lebih tepat. Jadi bubur di bubur gandum, bubur daripada Bali. Kemudian Allah SWT ada campuran silk, iaitu bayam Brazil dalam. Dan Nabi kata dengan Sayyidina Ali, ini makanan untuk orang sakit. Ini makanan untuk orang sakit. Bila kita kaji tentang Bali itu, masya-Allah, Bali ni dia boleh menghilangkan stres, kan, kemudian boleh menghilangkan kesedihan. Ada kisah seorang wanita Ansar yang baru saja kematian suaminya, lalu Nabi SAW memerintahkan kepada Aisyah untuk memasakkan dia dengan bubur daripada Bali, bubur daripada Bali. Sebab kata Nabi SAW, dia mampu menghilangkan kesedihan. Selain daripada dia menghilangkan panas badan, mampu menghilangkan kesedihan. Jadi Sayyidina Ali ni baru baik demam. Bila baru baik demam, makan kurma yang jumlah yang ataupun kuantiti yang berlebihan. Dia akan menyebabkan badan seorang tu jadi panas. Kan, jadi panas. Sebab itu Nabi SAW, kalau kita nanti bicara buah-buahan Nabi SAW, disebut bahawa akalan Nabi SAW al-bitih birruta. Nabi SAW makan tembikai dengan kurma. Ada satu lagi hadis, ya jama'u bainal hirbis warutab. Nabi himpunkan hirbis ni, ada pendapat kata honeydew, ada pendapat kata tembikai yang warna kuning, kan. Tapi menurut guru saya, dia kata honeydew, ataupun kita boleh panggil rock melon juga, rock melon. Okay. Jadi sifat honeydew, sifat tembikai, sifat timun ni sejuk, jadi disatukan dengan kurma, sebab kurma sifatnya panas. Itu yang dipanggil tawazun tu, seimbang, menyeimbangkan antara panas dan sejuk. Okey, rupanya kurma ni panas. Jadi kalau kita mengambil kurma, kita kata ni ialah makanan dimakan oleh Nabi SAW, kita makan banyak. Kenapa makin demam? Rupanya kita telah mengambil dos yang berlebihan ataupun kuantiti yang berlebihan. Sebab itu kalau kita bicara, walaupun tak ada sebut tentang ni, tapi apa hikmah di sebalik Nabi buka puasa dengan 3 biji kurma, Nabi bersahur dengan 3 biji kurma dan 1 gelas air, kan. Kenapa 3 biji? Kemudian ada lagi satu hadis, barang siapa yang mengambil ataupun memakan 7 biji kurma ajwah pada setiap pagi, racun dan sihir tidak boleh memudaratkannya, kan. Ada sebut dalam hadis tu, kan. Okey. Kenapa pula ajwa 7 biji? Okey, 7 biji ajwa saiznya bersamaan dengan 3 biji kurma yang besar. 3 biji kurma yang besar. Rupanya yang kita dapat ambil isyarat daripada ini adalah dos ataupun kuantiti yang perlu kita ambil setiap kali makan. Tidak boleh melebihi 3 biji kurma. 3 biji kurma dan 7 biji kurma untuk ajwa. Itu yang terbaiknya, supaya Allah SWT kita dapat manfaat yang terbaik daripada kurma tersebut. Jadi itu kalau kita nak bincang tentang pemakanan ataupun cara Rasulullah mengambil makanan ataupun cara Rasulullah makan. Sebab itu tak boleh ambilnya tu, kita kena bincang tentang cara pemakanan ataupun cara pengambilan makanan tersebut. Itu yang patut kita highlightkan, bukan makanan tersebut. Sebab ada juga yang kita makan, dia boleh mendatangkan kebaikan, tetapi kalau kita cek dalam sunnah, tak ada. Dalam sunnah tak ada, Nabi tak pernah makan, kan. Tapi Allah SWT yang sunnahnya adalah cara pengambilan makanan tu, ataupun cara pemakanan kita. Jadi hari ini kita nak belajar, nak bincang tentang cara pemakanan Nabi SAW. Alhamdulillah selesai. Kita nak bincang cara minuman Nabi SAW, cara Nabi minum. Itu yang lebih tepatlah, cara Nabi minum. Itu yang kita akan bicara. Okey, untuk tu insya-Allah. Okey, dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, rasanya cantik kalau kita mulakan dengan
minuman Nabi SAW dulu, baru kita bincang tentang cara Rasulullah minum. Okey. Yang pertama, kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab minuman Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha, dia menyebutkan bahawa kana ahabbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya minuman yang paling disukai, ahabbu ni maksudnya paling disukai oleh Nabi SAW adalah al-hulwu al-barid, yang manis lagi sejuk. Manis lagi sejuk. Okey, manis lagi sejuk. Okey, kemudian Az-Zuhri dia menyebutkan bahawa anna Rasulullah SAW suila. Nabi SAW satu hari ditanya, ayyush syarabi at-tyabu ya Rasulullah. Apakah minuman yang paling terbaik? Yang paling terbaik ya Rasulullah. At-tyab ni yang paling suci, paling bersih, paling terbaik lah. Dia panggil, lalu kata Nabi SAW, qala al-hulu al-barid. Al-hulu barid. Yang manis lagi sejuk. Manis lagi sejuk. Okey. Kita bincang macam mana yang manis, kita bincang kemudian, kita bincang yang sejuk tu. Adakah ais? Macam mana Nabi nak dapatkan ais? Kalau ais ni dia terpaksa simpan dalam peti sejuk kan. Peti sejuk, bahagian sejuk beku barulah boleh bertukar daripada liquid kepada pepejal kan, pada cube ais. Tak, rupanya disebut bahawa Nabi SAW akan mengudarakan air tersebut. Mengudarakan tersebut. Jadi mengudarakan ada dua. Yang pertama adalah dibiarkan semalaman dalam bekas tembikar. Untuk mendapat air yang sejuk. Dibiarkan semalaman dalam bekas tembikar. Kita panggil labu sayung lah. Tapi kalau kita pergi kat Labu Sayung tu, sebenarnya Sayung tu nama kampung tu. Kampung Sayung kat Kuala Kangsar kan. Kemudian labu tu adalah bentuk yang bahagian bawah yang bulat tu. Dia jalu-jalu macam lekuk tu kan. Bercorak-corak lekuk tu. Lekuk tu adalah bentuk labu pumpkin tu. Labu kuning tu kan. Sebab tu dia panggil labu. Kemudian Sayung, Kampung Sayung, jadi Labu Sayung. Dalam bahasa kamus kita adalah tembikar. Jadi tembikar. Kalau kita lihat masyarakat Arab, kalau Allah SWT dia tembikar ni biasanya dia letak di luar rumah. Depan pintu luar rumah, okey. Dan isi air kan. Dalam, kalau tepi-tepi jalan pun banyak tembikar dia bukan tembikar macam Labu Sayung kita tu, kecil je. Okay, dia panjang, dia bentuk panjang, silinder panjang. Jadi siapa yang lalu nak minum air tu, minumlah daripada tu. Dia isi air dalam dia. Okay, dia akan sejuk. Tu cara Nabi SAW Allah SWT mengudarakan dengan membiarkan semalaman, itu dapat air sejuk. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, boleh juga kita takrifkan dari sudut al-barid kat sini adalah baginda tidak menyukai minuman yang panas, yang terlalu panas. Okey. Iaitu kalau panas, Nabi SAW akan biarkan sehingga dingin, sehingga sejuk, barulah Nabi meminumnya. Sebab ikut kajian dia ada keburukan kalau kita minum air yang panas ni. Okey. Yang pertama, dia akan mematikan sel lidah kita. Lidah kita macam ni macam tapak tangan kita lah deria untuk rasa manis hujung bahagian hadapan ni. Jadi ujung lidah kita bahagian hadapan ni, itu deria untuk rasa manis. Okay. Kemudian deria untuk rasa masin dalam sikit, tapi bahagian tepi sini. Okay. Kemudian masam belakang sikit, bahagian tepi. Okay. Pahit bahagian atas ni, pahit. Okay. Dan ada satu bahagian yang tidak ada deria rasa, dia yang sampai ke anak tekak tu lah. Dia tak ada deria rasa tu tak ada deria rasa. Jadi sebab itu kalau kita makan pil ke apa kan, kita akan campak masuk dalam anak tekak baru telan kan, sebab kita tak nak rasa pahit pil tu kan. Sebab bahagian belakang ni dia tak ada deria rasa Okey. Depan ni rasa manis. Kalau kita ambil air, minum kopi yang panas, kadang-kadang yalah pakcik-pakcik kita atau kita dia tak suka minum sejuk ni. Dia sentuh je cerik yang sejuk ni, teko ni sejuk ni. Dia panaskan balik air kopi ni. Dia suka yang ada yang hirup-hirup tu Kalau menjadi kelaziman setiap hari kita hirup air panas,
Pertama, dia akan mematikan sel lidah kita. Jadi akan hilang deria rasa manis. Akan hilang deria rasa manis. Jadi kalau kita rasa tak manis, tambah gula lagi. Tak manis, tambah gula lagi. Rupanya dah terlebih manis dah. Tapi lidah kita tak rasa manis. Sebab kita suka hirup air yang terlalu panas, air yang panas. Air yang panas. Okay. Yang kedua, Allah SWT, keburukan dia adalah mereputkan gigi. Panas, terlalu panas dan terlalu sejuk, ais juga boleh mereputkan gigi. Boleh menyebabkan gigi kita berlubang. Ais. Sebab itu dia sebut dalam portal Mahat Kementerian Kesihatan Malaysia kan, ada sebut tabiat mengunyah ais tu. Antara keburukan dia adalah Allah SWT, dia boleh mereputkan gigi. Jadi terlalu panas, terlalu sejuk boleh mereputkan gigi. Itu gigi hitam ni kan. Lepas tu lalas gugur, tanggal terus. Okey. Yang ketiga, bila air tu panas, kita suka tiup. Tiup untuk menyejukkan dia. Bila kita tiup, kita akan menghamburkan bakteria daripada mulut kita, daripada hidung kita masuk ke dalam air. Dan bila kita minum, kita antas terus bakteria tu masuk dalam dasar perut kita kan. Sebab itu tak digalakkan untuk tiup. Sebab itu Nabi SAW lebih suka biarkan dia dingin, biarkan dia sejuk, barulah Nabi minum. Okay? Dan yang paling besarnya adalah dia menghilangkan sifat sabar kita. Okay? Jadi bila kita tak sabar minum, kita tiup. Kan? Okay. Dari sudut akhlak pun tak cantik kan. Dari sudut akhlak tak cantik. Tiup minum. Dulu kita zaman kecil-kecil dulu nak cepat dia sejuk macam mana kan? Kita tuang atas piring. Lepas tu dah semua dah tertongging-tongging dah. Tertongging-tongging dah macam kucing minum kan. Jilat. Ada yang paling dia ambil piring tu, dia tuang terus kepada mulut. Jadi akhlak tak cantik. Dia menghilangkan sifat sabar. Jadi Nabi SAW biarkan dia dingin. Itu yang disebut tentang itu. Okey, minuman tu. Jadi kalau kita merujuk pada hadis Nabi SAW, Nabi kata minuman yang terbaik adalah yang manis, kemudian yang kemudian manis dan sejuk, lagi sejuk ataupun dingin lah. Yang pertama, air yang dibiarkan semalaman dalam bekas tembikar, dia akan menghasilkan air yang dingin. Yang kedua adalah air panas, dibiarkan sehingga dingin ataupun sejuk, ataupun suam-suam tu barulah kita minum, bukanlah sewaktu panas tu kita minum. InsyaAllah nanti kita sambung untuk berikutnya adalah bagaimana baginda mendapat manisan dalam minuman. Ya, insyaAllah. Sebab ada yang tanya juga Ustaz di WhatsApp Ikim ni, dia kata manis tu sejauh mana manis? Tanya macam tu kan. Dan juga kalau sejuk tu memang yang sejuk macam orang dulu embunkan air ke? Macam tu kan. Tapi insyaAllah kita akan dapatkan jawapan daripada Ustaz lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar yang sedang ikuti secara langsung di FB Ikim FM, di YouTube channel Ikim dan juga di FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat perkongsian kita pada hari ini. Teruskan bersama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Lima sabaqa nasiril haqq بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. إلى صراطك المستقيم.
Salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Waktu ini masih lagi bersama dengan kita menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Alhamdulillah Ustaz, hari ini kita belajar tentang cara minum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasional di sebalik cara minum itu apa sebenarnya. Dan alhamdulillah kita ada banyak respon daripada sahabat-sahabat kita. Sebelum kita nak sambung sikit Ustaz, kita raikan sedikit antara perkongsian sahabat-sahabat kita ni yang telah pun menitipkan perkongsian mereka. Antaranya ada yang tanya Ustaz, kata aiskrim tu boleh dikira sebagai manis lagi sejuk ke Ustaz? Tu ada satu soalan. Dan kemudian Sarbiah Abu Bakar, dia kata dulu masa kecil-kecil arwah yai suruh kami tuang air yang panas dalam piring sebab dia tak bagi tiup. Saya pun macam tu juga Ustaz. Dengan rasionalnya, permukaan piring tu lagi besar, dia cepat sejuk sebab nipis kan. Macam tu. Ustaz, kita sambung lagi perkongsian kita. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak respon sikit tentang Allahumma salli. Nama ais tu dia ada satu dipanggil habit, kunyah ais. Kebiasaan kunyah ais. Kunyah ais ni dalam bahasa sains dia adalah pagopagia. Pagopagia. Tak tahu apa dah betul ke tak betul, minta tolong betulkan pagopagia. Pagopagia ni dia asalnya bahasa Greek. Pago tu bermaksud sejuk beku. Pagia bermaksud makan. Makan ais lah. Itu dia panggil pagopagia. Dia ada kebaikan dan ada keburukan. Ada kebaikan dan keburukan. Kebaikan mengunyah ais. Samalah aiskrim semua seumpama tu kan. Dia akan mengurangkan gejala loya melalui kesan kesejukan. Manakala menghisap cube ais mungkin boleh mengurangkan gejala muntah dan kembung perut. Ini dalam FB Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya dapat kajian ni. Okey. Kemudian Allahumma salli kesan sampingan dia pula, dia tak ada apa-apa kesan negatif pada organ-organ atau badan ataupun penyakit-penyakit yang serius. Cuma dia kata mengunyah dan menghisap ais secara berpanjangan boleh memberi tekanan kepada gigi dan gusi anda. Ia menipiskan lapisan enamel dan menyebabkan gigi berlubang dan pecah. Dan seterusnya menyebabkan kerosakan gigi. Inilah yang lain tu risiko kalau anak-anak kecil tu takut dia choking maksud tercekik cube ais. Tu antara yang bahayalah. Okey, tu je yang saya dapat respon tentang Allahumma salli keburukan dan ais. Ais. Jadi kalau aiskrim tu ya boleh tapi ada kebaikan untuk aiskrim. Bagi ahli sukan, dia kebaikan ais untuk dia adalah mengembalikan dengan segera air yang terhidrat daripada tubuh badan dia. Air terhidrat tubuh badan dia. Dan juga baik untuk imunisasi badan, untuk baik untuk imunisasi ataupun metabolisme badan. Yang satu proses menukar makanan kepada bentuk tenaga kan. Sebab itu ahli sukan dia bagus untuk mengembalikan air yang terhidrat daripada tubuh badan dia. Tapi ada juga keburukan di sudut tu. Okey. Allahumma salli. Okey. Jadi yang lain nanti ada kan? Sejauh mana manis tu Ustaz? Sejauh mana manis dan juga sejauh mana manis? Jom kita bincang. Okey, sejauh mana manis. Okey. Yang pertama sekali adalah gula kita kena tahu kan. Gula ni Allah macam doktor lah pula, tapi kalau ada salah tolong betulkan dia ada namanya fruktosa, ada glukosa, ada sukrosa kan. Daripada glukosa ni semua yang terbaik adalah fruktosa. Gula daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. Contohnya kurma, fruktosa daripada kurma, kemudian madu juga, madu kan. Itu adalah dipanggil gula ringkas. Saya tanya pada seorang pakar pemakanan, pakar pediatrik pakar bayi lah, pakar penyusuan bayi. Bila saya berbincang dengan beliau tentang Allah SWT kebaikan tahnik dengan kurma. Kenapa kurma, saya tanya kenapa kurma. Dia kata Ustaz, kurma ni adalah gula ringkas. Gula ringkas yang dia fruktosa, gula ringkas. Dia tak stay dalam badan lah, dia boleh keluar terus kan.
Allahumma salli, dia kata anak yang baru lahir perlu ditahnikkan. Sebab itu Sayyidina Anas bin Malik ketika adik dia lahir, dia bawa adik dia berjumpa Nabi SAW kan, dan Nabi kata ada korma tak? Dia kata ada. Jadi bawa sekali korma dan Nabi tahnikkan. Tahnik ni asal kalimahnya hankun, hanaka, hanun kaf. Tahnik ni lelangit atas. Tahnik ni adalah lelangit atas kita. Maksudnya meletakkan manisan korma pada lelangit atas bayi tu. Anas bin Malik dia kata, disebut bahawa adik dia lahir pagi, petang tu dia jumpa Nabi SAW. Lepas tu sebaik-baiknya kelahiran bayi ni, kalau dia lahir pagi, tempoh untuk ditahnik tu yang terbaik adalah petang. Kalau dia lahir pagi, petang, itu tempoh dia. Mungkin kita boleh ukur dari sudut jamnya lah. Mungkin 5-6 jam selepas dia lahir tu baru boleh. Kalau lahir terus kita buat tu mungkin tak sesuai kan. Tapi 5 hingga 6 jam lah selepas daripada lahir tu, itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab selain daripada tahnik, kita beri support kepada bayi ni. Mungkin dia lahir kekurangan gula, disebut oleh doktor pakar tersebut lah. Saya pun lupa, Dr. Zarina tak silap saya. Dia datang suami isteri dia ketika tu, dia tak masuk dalam konti lah. Suami dia bersiaran di konti, jadi saya bersiaran di luar konti lah dengan dia. Luar konti kan. Jadi saya tanya soalan banyak lah bila dia perkenalkan diri bahawa dia pakar pediatrik, pakar penyusuan bayi. Okay, kebetulan saya ada kajian tentang tahnik tersebut, tahnik. Jadi saya terus tanya, disebut bahawa kadang-kadang bayi yang baru lahir ni dia kekurangan gula dalam badan. Dia akan menyebabkan, dia kata bahasa sains ialah hypo, bahasa orang tua-tua kita sawan. Jadi kalau sawan yang berlebihan akan merosakkan otak. Jadi kita beri korma itu gula ringkas untuk support kekurangan gula dalam badan dia. Untuk support kekurangan gula dalam badan dia. Okay. Kenapa tak madu? Dia kata madu pun manis. Okay. Madu ni ada dua. Pertama, dia panas. Jadi bayi ataupun kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke bawah tak sesuai untuk diberikan madu. Yang kedua, pada madu ni ada bakteria. Jadi tak sesuai juga pada bayi. Sebab itu korma yang terbaik. Kenapa tak letak madu? Saya kata, doktor, kalau gula pasir lagi teruk, dia kata. Gula pasir lagi teruk, dia kata. Jangan Ustaz yang letak gula pasir anak mulut saya. Tak, saja tanya doktor, mana tahu orang tanya saya, gula pasir boleh tak Ustaz? Tak. Okey, nak beritahu bahawa fruktosa tu, yang maksudnya gula ringkas, daripada korma tu adalah yang terbaik. Korma adalah yang terbaik untuk support kekurangan gula pada anak tu. Yang kedua yang lebih besarnya, insya-Allah, rupa-rupanya nak ajar anak tu menyusu, tahnik ni. Bila kita letak pada langit tu, anak itu ataupun bayi tu dia akan menghisap jari kita kan. Jadi bila nanti disusukan oleh ibunya, dia akan menghisap puting susu lah. Jadi sebab itu kita pernah bersiaran sebelum ni, ada seorang dia kata, Ustaz, saya dah bertugas di ward bersalin ni lebih daripada 15 tahun, dia kata kan. Yang kesiannya bila bayi lahir pada siang tu, malam suatu waktu nangis dengan tangisan bayi. Bising kan dengan bayi nangis. Saya kesian Zat dengan bayi-bayi tu sebab saya tahu dia lapar. Kenapa dia lapar? Rupanya dia tak ditahnikkan ataupun dia tak tahu lagi bagaimana cara nak menghisap susu, puting susu tu. Jadi sebab itu dia lapar. Itulah kebaikan tahnik rupanya. Jadi tempoh daripada Anas bin Malik, adik dia lahir pagi, petang tu dia bawa jumpa Nabi SAW. Nabi minta ada korma tak? Okey, ada. Jadi Nabi tahnikkan. Pertama untuk support gula pada bayi, kadang-kadang kekurangan gula bila dia lahir. Yang kedua adalah untuk mengajar dia menyusu. Masya-Allah. Okey. Jadi menjawab persoalan tadi tu, korma ni kalau kita bincang, manis ni berapa had manisnya? Had manis ni adalah Nabi SAW makan korma, kalau kita bincang tak lebih daripada 3 biji. Tak lebih 3 biji. Kalau Nabi nak buat nabiz ni air rendaman korma. Boleh juga nabiz ni air perahan anggur juga digelarkan sebagai nabiz. Jadi air perahan anggur, jus yang kita buat daripada buah-buahan tu, janganlah campur gula lagi. Kan kita nak buat watermelon juice kan, air tembikai, jus tembikai. Tak payah letak gula. Tak payah letak gula kan. Kita letak gula dah lah, buah tu manis, dan kemudian Allah SWT letak gula lagi, jadi bertambah manis kan, bertambah manis. Okey.
Sebab itu air rendaman nabis ni adalah air rendaman Allah SWT, rendaman korma. Berapa biji? 3 biji. Rendam dalam air masak ataupun air mineral, kemudian biarkan. Sama ada biarkan semalaman ataupun biarkan sebentar. Jadi itulah tahap kemanisan air minuman Nabi SAW. Tahap kemanisan air minuman Nabi SAW. Sama juga kalau Nabi nampak manis tu, Nabi campurkan madu dalam air masak. Satu gelas air tu, mungkin satu sudu air madu dicampurkan. Itulah tahap kemanisan pada minuman Nabi SAW, bukan berlebihan. Yang kita buat jus korma, kalau nak buat jus korma untuk hasilkan satu cawan jus korma yang kita campur dengan susu dan seumpamanya kan, untuk dapat rasa manis tanpa dicampur dengan manisan gula seumpamanya perasa atau dia memerlukan lebih pada 3 biji untuk buat jus korma untuk satu cawan. Jadi bila kita ambil lebih daripada 7 biji, dia memudaratkan. Walaupun sebab itu masyarakat kita pun dah panggil lah, dah cuma kita mungkin tak perasan. Manis-manis buah. Manis-manis buah. Manis-manis buah bukan manis yang terlalu manis. Bukan terlalu manis. Kalau masyarakat Arab, terutamanya di Dubai, dan sedang pendengar yang rahmati Allah SWT sekalian, di Dubai, mereka minum kopi yang pekat, yang pahit, tanpa ada gula pun, sebutir gula dalam kopi tu. Jadi bagaimana cara dia nak mendapatkan manis tu? Dia akan, sebab tu piring ni, kemudian ada cawan yang bertangkai, kan? Tepi piring ni ada beberapa biji korma. Biasanya 3 biji korma lah. Kalau satu cawan kecil tu biasa letak 1 biji korma je. Cara dia adalah kita minum, kita gigit dulu korma, lepas tu kita kunyah-kunyah, kemudian ambil kopi yang pekat, yang pahit tadi, minum. Itulah manisan masyarakat Arab dengan kopi. Bukan ambil gula letak dalam kopi, bancuh kan, bancuh ataupun kita kacau, tak. Yang terbaik adalah minum kopi tanpa gula. Kita boleh ubah minuman petang kita lepas ni, insyaAllah minum petang kita ubah. Lepas itu Nabi SAW kalau dia sarapan pagi, roti, korma dan air masak. Roti, korma dan air masak. Okay. Air masak ni air zam-zam lah ataupun air mineral lah. Okey, roti itu korma tu jadi inti kepada roti. Masya-Allah. Inti kepada roti. Okey. Jadi dia gulung-gulung pada roti, makan, Allah, sekeping roti dah cukup dah. Kita kenyang dengan air tu. Dan itulah sarapan pagi Nabi SAW, kan? Sarapan pagi Nabi SAW. Dan manisan Nabi adalah daripada korma yang 3 biji tu. Jadi lepas ni kita tukar pemakanan kita, minum petang tu ambil kopi, okey, kemudian 1 biji korma, gigit, kemudian ni. Rupanya Mr. Bean dah ajarkan kita kan. Bila cawan dia pecah tu kan, dia masukkan gula, masukkan susu, masuk air, goncang telan. Tapi itu gula lah Ustaz, tak bagus. Itu gula lah kan, gula. Tapi sebenarnya dia kata sama je, kalau kita bancuh dalam cawan, nanti masuk dalam perut pun bercampur juga. Jadi dia kata dia asingkan, dia minum makan gula dulu, ambil serbuk kopi, lepas tu dia minum air, dia goncang, komo telan. Jadi kalau Allah SWT kita nak minum sebagaimana masyarakat Dubai minum kopi, sediakan satu cawan. Satu cawan. Kalau nak pun adalah sikit tak apa, kuih pun boleh, kuih pun manis juga kan, tak apa, walaupun dia manisan bukan daripada manisan korma, dia manisan daripada gula sintetik tu, gula pasir tu kan. Tapi minuman tu jangan manis, untuk balance kan, untuk seimbangkan. Itu yang terbaik lah, itulah dos ataupun kadar pengambilan gula dalam minuman dan makanan kita. Tapi ikut sains pula Yati, dan sidang pendengar yang Allah SWT sekalian, kita perlu ambil gula juga dalam badan kita, sebab dia adalah merupakan sumber tenaga pada kita, sumber tenaga. Jadi kalau kekurangan gula boleh menyebabkan kita hypo, pening kepala, melayang seumpamanya kan. Jadi kena ambil juga gula, tapi bukan gula yang memudaratkan kita lah. Gula daripada gula sintetik,
dia adalah fruktosa adalah gula yang terbaik sebenarnya. Wallahu a'lam. Gula ringkas Ustaz ya. Okay. Masya-Allah. Kita sambung lagi sikit Ustaz. Okey. Yang seterusnya kita dah bincang tadi tentang air. Okey. Seterusnya minuman Nabi SAW yang terbaik yang kita kadang-kadang tak ambil cara pun iaitu susu. Kadang-kadang ada orang tolak susu. Betul Nabi SAW sebut dalam hadis, thalathun la turat, 3 perkara jangan kamu tolak. Yang pertama al-wasaidu, bantal. Bantal ni adalah cara tuan rumah memulihkan tetamunya. Yang kedua, memberikan kerehatan pada tubuh badan kita, bersandar pada bantal. Okay. Yang kedua, ad-duhnu wat-tib, minyak dan minyak wangi. Nabi tak benarkan kita tolak. La turat, jangan tolak minyak wangi sebab minyak wangi ni ada kebaikan dia kan. Dia aromaterapi. Malaikat suka berdamping orang yang bau wangi. Bau wangi itu adalah sesuatu yang keluar daripada syurga kan. Jadi banyak kebaikan minyak wangi, kita dah bincang sebelum ni. Seterusnya yang ketiga, jangan tolak kata Nabi SAW adalah al-laban, susu. Sebab kata Nabi SAW, tidak aku temui sesuatu yang ada di atas muka bumi ini yang terkandung padanya makanan dan minuman melainkan susu. Melainkan susu. Okay. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, susu ni ada makanan dan minuman. Sebab itu kalau kita bincang tentang masalah fiqh, yang najis muhaffafa ialah najis bayi lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah yang tidak mengambil apa-apa makanan selain daripada susu ibunya. Boleh ke manusia hidup 2 tahun tanpa makan, hanya minum susu ibunya? Boleh. Sebab pada susu tu ada makanan dan minuman. Jadi kalau kita lapar sangat, kan, kita ambil susu je. Secara automatik ni kita akan kenyang dan hilang haus. Kenyang dan hilang haus. Okey, itu yang pertama lah. Dari sudut Allahumma salli susu ni ikut sains sebenarnya 1 liter susu bersamaan 200 gram daging. 1 liter susu bersamaan 200 gram daging dan dapat menampung separuh protein yang diperlukan oleh tubuh badan sehari. Jadi 1 liter susu dah memenuhi, maksudnya separuh daripada keperluan protein daripada tubuh badan kita. Okey. Yang kedua, minuman susu ni adalah minuman yang mulia. Sebab minuman yang dihidangkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj Nabi SAW kan. Nabi dihidangkan ketika itu arak dan susu. Arak dan susu. Nabi memilih susu. Lalu kata malaikat Jibril, kamu telah memilih sesuatu yang baik. Yang arak tadi masyhur. Arak masyhur, minuman kebanggaan ataupun minuman kesukaan orang-orang Arab. Susu minuman kebaikan. Jadi pilih kemasyhuran ataupun kebaikan. Nabi pilih kebaikan. Nabi tolak yang kemasyhuran. Minuman mewah Nabi tolak. Nabi pilih yang terbaik. Okey. Dan susu ni dia ada antibiotik semula jadi. Daripada susu ni, terutama susu segar lah. Susu segar. Saya tanya juga pada guru saya, Dr. Wan Nasruddin, dia kata susu segar ke susu formula, susu yang dah melalui proses. Jadi apa nama Allah SWT? Serbuk susu dah. Serbuk. Dia kata kalau tak dapat air, tak dapat yang segar, ini pun boleh dia kata. Ini pun dikira susu juga, tak ada masalah. Cuma nak cakap dari sudut mana yang lebih baik, mana yang lebih berkhasiat adalah susu segar. Susu yang paling terbaik adalah susu awal, susu yang awal tu. Apa nama ni Yati? Kolestrum, susu awal. Sebab pada susu awal lembu ke kambing ke unta ke ni padanya ada banyak kebaikan dia. Sebab dia untuk bina sistem imunisasi tubuh anak tersebut. Sebab itu ada antibiotik sebab itu kalau susu ni dia tajam tau. Kalau bayi yang kalau tersumpah susu pada kulit ni dia akan mengelupas merah kan. Dia antibiotik yang kuat. Kemudian dulu mak kita ataupun nenek kita kalau kita sakit mata, tak tahulah orang tu tak bagi sebut sakit mata ni, nanti jangkit. Dia kena sakit lain, sakit tu dia tak boleh sebut sakit mata. Kalau sebut sakit mata, jangan sebut sakit mata, nanti jangkit. Saya pun fikir mana rasional dia. Sebut sakit mata boleh jangkit. Sakit mata boleh jangkit. Okey. Allah SWT, orang yang sakit mata tak boleh minum, tak boleh makan kurma.
Orang yang sakit mata tak boleh makan kurma sebab dia akan menyebabkan lebih teruk. Sebab sifat kurma panas, kan? Jadi kalau makan kurma dan dia sakit mata ni panas dalam, kan? Jadi tak boleh makan kurma. Okey. Tapi nenek kita ataupun orang tua kita kata titikkan dengan air susu. Air susu ibu lah, air susu ibu. Titikkan. Dia boleh menyembuhkan sakit mata. Menyembuhkan sakit mata punca bakteria pada mata kita, kan. Ada jangkitan bakteria pada mata. Jadi dia air susu tu boleh membunuh bakteria. Boleh membunuh bakteria. Jadi anak yang minum susu ibu dia jarang terkena sakit lah. Sepanjang tempoh dia menyusu, mungkin tak kena demam panas, mungkin tak kena penyakit jaundice atau umpamanya, kan. Jadi sebab pada susu ibu tu ada antibiotik secara semula jadi. Itulah kebaikan susu. Sebab tu Nabi kata jangan tolak susu, jangan tolak susu. 3 benda tu jangan tolak. Itulah sebut tentang ini minuman Nabi SAW. InsyaAllah kalau ada kesempatan masa nanti kita akan bincang pula tentang bagaimana cara Nabi minum ataupun bagaimana cara pengambilan minuman Nabi SAW supaya tidak berlebihan, kemudian baik untuk kesihatan, kan. Dan apa rasional akhlak dari sudut Nabi ni, kalau dia minum 1 cawan, Nabi bernafas sekurang-kurangnya 2 kali dan biasanya 3 kali. Tu. Kenapa? Rupa-rupanya jangan minum macam unta, kata Nabi SAW. Unta ni minum pelahap, gelojoh. Sekali minum unta, ikut kajian boleh masuk 150 liter air dalam tubuh badan dia. Tu sekali tunduk je. Dia kena minum dongak, kan. Okey. Dia bukan tunduk sedut je. Kalau tunduk sedut je dia boleh masuk 150 liter air dalam perutnya. Kalau dia minum selama 10 minit boleh masuk 300 liter air. Betul Nabi kata jangan minum macam tu. Yalah, faham lah, kadang-kadang kita datang rumah orang tu tengah panas, yang dihidangkan fresh orange pula tu, jus orange yang segar tu. Allah. Kita pun datang blub. Hati tuan rumah kata ya Allah. pelahapnya. Jadi yang akhlaknya adalah